Suka-suka Bistro akan berpindah ke tempat baru. Nantikan sesuatu yang sangat menarik bermula pada Januari ini. Saya terima offer untuk menjadi adjunct professor untuk beberapa universiti. Cermin Mata Malaysia akan keluarkan produk di bawah jenama Bionics. Di mana kalau pergi ke Cermin Mata lepas ni nampak muka saya pula. GV tu adalah satu platform yang kelakar untuk saya. Sebab tiba-tiba orang kata, oh kau boleh menyanyi ya? Rasa kau tak masak je. Setiap industri yang saya sentuh, supaya ada orang yang mengenang jasa dan sumbangan saya dalam industri tersebut. Saya nak buat sweet table dekat dalam Albert Hall, tapi semua berasaskan dessert-dessert tempatan. Mulai tahun 2023 Januari, saya secara kolektifnya bekerja bersama dengan 13 jenama lokal antarabangsa dalam masa yang sama. InsyaAllah 13 jenama antarabangsa dan lokal yang membawa nama saya sebagai chef dan saya sebagai duta. Yang pertama adalah kedai Sebeneka daripada Korea yang kita akan launch insyaAllah Januari. Kemudian hospital yang anda tahu ada 3 jenama, saya bersama dengan Pantai, Gleneagles dan Prince Court Hospital. Dan kita ada buat soft launch bersama sebuah jenama contact lens Korea yang dipanggil Bionics. Baru je semalam kita buat soft launch di Penang juga. Saya masih lagi bersama Starbucks. New cycle akan keluar Januari, bermakna food Malaysia akan di-launch bersama dengan Starbucks. Dan saya masih bersama dengan Tony Romas, Manhattan Fish Market. Dan yang terbaru juga, saya sambung bersama mereka Agricor Flour. Tapi tahun depan lebih banyak wajah-wajah saya di kaca TV, di billboard dan sebagainya. Dan saya juga bersama Oasis Home. Oasis Home adalah satu jenama yang mengendalikan produk-produk Korea dan tempatan, di mana dia merupakan shop untuk segala barang-barang peralatan masakan. Jadi kalau anda tengok jenama-jenama di bawah Oasis Home, wajah saya akan terpampang di setiap website mereka dan juga di jalan raya dan juga di setiap billboard. Dan yang terbaru juga akan diumumkan sebuah jenama makanan kucing. Dan yang terakhir yang saya boleh ceritakan jenama makanan baby. Jadi kalau tengok sebagai seorang chef, saya ada buat satu soalan pada saya punya follower. Saya kata apakah bidang-bidang yang saya belum sentuh. InsyaAllah tahun 2023 ni syukur Alhamdulillah hampir semua jenama yang saya tak pernah terbayang sebagai seorang chef saya menjadi dutanya, termasuk seperti macam contact lens, makanan kucing, hospital dan sebagainya. Tahun 2023 juga insyaAllah comeback saya dalam dunia nyanyian. Kita sedang produce 6 lagu dalam masa yang sama, akan dikeluarkan oleh dua pihak. Yang pertama adalah Rocket Fuel bersama dengan DJ Fast. Dan kita tampilkan seorang artis wanita juga yang akan diumumkan. Dan ada 5 lagi production music dan video yang kita akan keluarkan di dalam Spotify. Sebab tu saya harap sokongan yang pihak media berikan sepanjang pandemik sampailah tahun 2022 ni kekal berterusan. Terima kasih banyak kerana saya punya capaian dalam social media sangat-sangat menarik dan sangat-sangat hebat. Tahun 2023 adalah tahun yang ke-27 saya bergelar insan seni. Tahun ke-27 bermakna 10 tahun saya sebagai seorang chef dan 27 tahun sebagai seorang entertainer. Dan tahun 2023 pembuka jalan untuk dunia masakan saya. Dan mana saya nyatakan tadi, Suka-Suka Bistro akan berpindah ke tempat baru. Saya akan jemput media, insyaAllah doakan saya. Suka-Suka Bistro dah masuk 10 tahun. Tapi satu yang saya sangat excited adalah jenama kedai Sebeneka daripada Korea. Sebab impian saya sebagai seorang tukang masak adalah untuk menaik taraf makanan tempatan ke mata dunia. Saya dapat buat dengan Krispy Kreme, saya dapat buat dengan Tony Romas, saya dapat buat dengan Starbucks. Tapi sebuah jenama Korea yang saya rasa bukan mudah untuk seorang chef tempatan penetrate into Korean brand. Tapi ini satu pencapaian yang luar biasa yang saya rasa yang saya perlu kongsi. Nantikan sesuatu yang sangat menarik bermula pada Januari ini untuk sebuah jenama Sebeneka pula insyaAllah. Maybe you can share with us apa you punya kata orang rasional kepada orang yang membuatkan orang percaya you dan mengambil pelbagai jenis produk. Satu yang saya pegang adalah kepelbagaian. Dulu masa saya mula menyanyi, masa tu bos saya adalah Tony Fernandez, Warner Music tak salah saya. Masa saya mula menyanyi, ramai rakan-rakan PR saya kata, Fazli, you jangan berlakon, you jangan mengacara, you menyanyi saja, fokus pada satu benda. Tapi pada ketika itu, bos-bos saya cakap, Fazli, you boleh buat semua benda. So saya buat lagu, saya tulis lagu, saya tulis muzik, tulis lirik, saya berlakon, saya mengacara. Masa tu adalah buat program masak sikit. Dan apa juga bidang seni semua saya ceburi. Dan ternyata investment saya 20 tahun dulu akhirnya membuahkan hasil. Dunia sekarang, sebab dunia social media, apa saja yang kita rasa boleh sentuh untuk memberi rezeki dan memberi impact pada orang, itu yang saya buat. Penjenamaan saya simple. Saya sebagai seorang chef, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, sebagai seorang anak sulung, sebagai seorang abang kepada adik-beradik. Jadi impact saya tu mungkin apabila rakan-rakan kolaborasi melihat, mereka merasakan bahawa kepercayaan itu ada di atas jenama saya. Itu yang saya selalu ucapkan terima kasih kepada jenama-jenama ni. Sebab kadang-kadang macam saya apa kena contact lens dengan seorang chef, tapi mereka percaya dan mereka sangat seronok. Walaupun kita belum buat full launch, tapi setakat report yang saya dapat semalam, semua kedai-kedai Cermin Mata di Malaysia akan keluarkan
produk di bawah jenama Bionics, bermakna kalau pergi ke cermin mata lepas ni nampak muka saya pula. Impact yang jenama Fazli Yaakob tu bawa, saya rasa berkat doa ibu saya lah, berkat doa isteri saya. Ramai orang cakap kabel kuat, betul lah, kabel saya kuat. Ibu dan isteri saya mendoakan dan adik-adik lah. Tapi betul, saya pun kadang-kadang rasa ianya agak luar biasa sebab sebagai seorang chef, bidang yang saya sentuh tu kadang tak ada kena-mengena. Especially bila saya bermula sebagai seorang penyanyi lagu Asmara ini. Bila masuk GV, orang kecam teruk gila. Ketika saya dalam GV, hampir setiap hari berita saya seorang. Macam saya seorang je masuk GV. Saya yang malu. Tapi berita baik ke berita buruk, pada saya tetap publicity. Terlalu banyak dalam perkara yang abang buat dalam satu masa, kerja-kerja ini. Tak terasa macam terbeban kepada abang juga? Beban, sebab terlalu banyaknya. faham, beban tu subjektif lah. Tapi saya ada tim saya yang mendukung saya. Saya ada tim kalendari saya ada tim PR saya ada tim fotografi saya ada tim social media. Walaupun semua keluarga bagi-bagi tugas. Walaupun kepalanya satu, tapi pembahagian jadual tu sangat penting. Sebab tu kalau saya atur ting, kerja-kerja resepi, kerja-kerja shooting, memang diatur 6 bulan lebih awal. Dulu masa saya jadi penyanyi tak sesibuk sekarang. Sejak jadi chef ni, dia punya sibuk tu memang saya pun kadang-kadang rasa macam luar biasa. Tapi saya anggap tu sebagai rezeki anak-anak lah. Oh ya, satu lagi saya lupa. InsyaAllah saya terima offer untuk menjadi adjunct professor untuk beberapa universiti. Jadi apa? Adjunct professor. Profesor Profesor adjunct. sama. Bermaknanya profesor yang berkontrak lah. Local dan private. Untuk kos apa? Culinary. Jadi insyaAllah tahun depan tu jangkauan saya tu ke arah akademik juga lah, insyaAllah. Datuk, macam bila terlalu banyak sangat macam bidang yang diusahakan kan, nama tu dia mungkin tak signifikan untuk satu produk. Betul. Dia tak banyak sangat. Datuk, orang tak boleh nak. Sebab tu kalau orang berkata bahawa saya buat banyak bidang, benda tu dah berlaku dah hampir 11 tahun dah. Memang sebagai masih berlangsung dan tidak ada kekangan pun. Pada saya buat banyak benda, tapi buat banyak benda tu yang berbeza audience. Contohnya, kalau saya menyanyi, audience saya ada yang satu. Bila saya masak, ada orang yang tengok saya masak tak nak saya menyanyi. Jadi saya pilih juga, saya jadi produk untuk wajah jenama apa. Kerja belakang tabir tu banyak, tapi kerja di depan tabir, saya cuba pastikan benda tu tidak bercanggah secara direct. Sebab yang saya faham, sejak era social media, pelanggan consume social media sangat berbeza. Orang yang tengok TikTok tak tengok Instagram biasanya. Orang yang dalam Twitter bukan dalam Facebook. I've learned that along the way. Sebenarnya sasaran ataupun dia punya misi tertentu. Sebenarnya saya ni apabila rezeki itu datang, saya tidak menolak, nombor satu. Nombor dua, apakah saya punya aspirasi? Aspirasi saya adalah setiap industri yang saya sentuh, supaya ada orang yang mengenang jasa dan sumbangan saya dalam industri tersebut. Contohnya apabila saya sentuh makanan sekarang, orang akan ingat apa yang saya buat dalam makanan. Dunia nyanyian, orang ingat saya punya Asmara ini dengan Bila April, cukuplah pada saya. Lakonan, orang ingat saya pernah berlakon Gila Bola, sudah cukup. Yang saya cari, yang saya kejar bukan anugerah ataupun capaian di atas pentas, tapi kenangan dan memori yang saya bina yang orang tidak akan dapat lupa. Sebab benda yang paling mahal bukan anugerah, benda yang paling penting bukan kewangan. Benda yang kita tak boleh lupa sampai bila-bila adalah kenangan dan memori yang kita bawa mati. Dan itu yang saya cuba capaikan. Mungkin dah cakap selalu dikecam waktu masuk GV. So sejauh mana keyakinan untuk keluar lagu? Keyakinan tu sebab saya punya search on Spotify tinggi. Saya punya search on saya punya lagu-lagu tu tinggi dalam TikTok penggunaan. Jadi bila kita dah buat research sendiri, tim-tim Rocket Fuel, tim-tim pengurusan muzik saya, anak-anak muda tahu lagu Asmara ini pasal orang tag dalam Instagram contohnya, orang tag dalam TikTok. Jadi kebanyakan budak muda tak tahu yang saya pernah jadi penyanyi. Bukan saya nak cuba mencuri market penyanyi, tapi memuaskan hati saya sebagai pemuzik. Kawan senior tahu yang I'm a musician, saya main drum, saya main piano, gitar, and I write songs. Memang producer music dan saya memang produce lagu. Tapi yang generasi baru agak janggal melihat saya menyanyi. GV tu adalah satu platform yang kelakar untuk saya. Sebab tiba-tiba orang kata, oh kau boleh menyanyi ya? Kasar kau tak masak je. Sedangkan orang tak tahu Abang Asmara terwujud lama. Jadi untuk tahun 2023 ni, saya rasa saya perlu penuhkan salah satu target saya, iaitu orang masih tahu bahawa saya ni menyanyi. Tapi adakah saya seorang penyanyi? Yes, saya masih keluarkan muzik untuk tahun 2023. Ada tak lagi yang bidang yang belum lagi tercapai dalam wishlist tu? Bawa kapal terbang. Salah satu benda yang saya teringin nak buat, bawa kapal terbang lah sebenarnya. Saya peminat kenderaan. I love driving, I love motorcycles. So mungkin itu satu industri yang saya belum sentuh sebagai seorang chef, saya rasa. Sebab kalau cakap pasal makanan saya di dalam kapal terbang, saya dah bersama Chatime untuk AirAsia. Saya jual ratusan ribu cups Chatime berwajah jenama saya untuk AirAsia. Saya pernah juga bersama dengan Malaysia Airlines untuk buat some kind of promotion. Tapi untuk orang yang involved dalam industri kenderaan dan transportation, itu satu industri yang saya rasa saya belum sentuh. Dalam bidang culinary, apa tempat yang Datuk nak buat show masakan lah yang
Saya kalau boleh kan, impian saya lah. Saya pernah bawa Datuk Siti ke Airport Hall. Masa saya pergi ke Airport Hall 18 years back, saya diberitahu Airport Hall tu bukan hanya tapak konsert, tapi dia pernah buat tenis dalam tu, pertandingan tenis. Dia pernah buat exhibition besar-besaran dalam tu. Saya nak buat suite table dekat dalam Airport Hall, tapi semua berasaskan dessert-dessert tempatan, dan saya nak jemput orang-orang besar rasa makanan tempatan, dan saya ajak chef-chef lain buat konsep saya ni. Sebab pada saya suite table tu identiti Fazli Yaakob. Masa kena kecam teruk dulu, orang kata kena campak makanan, tapi suite table tu yang bawa saya ke Brunei untuk kerabat, bawa saya ke Paris, ke London, pembukaan hotel-hotel 6 bintang di Singapura, di Indonesia. Saya nak buat showcase makanan Malaysia, dessert Malaysia di dalam satu dewan antarabangsa. Itu impian saya.